forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal terhadap lawatan PM kita Anwar Ibrahim ke China yang mendapat pelaburan 170 bilion dan mementerai perjanjian 19 MOU. Okey, macam biasa di akhir kita akan komen. Mari kita dengar respon dulu daripada Datuk Kamal terlebih dahulu. Kesan apa yang telah pun dialami ataupun hasil lawatan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara China sejak kemarin. Kemudian dari Beijing saya mendapat laporan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun bertemu dengan rakan sejawatnya Li Keqiang petang tadi untuk menyaksikan pemeteraian 3 memorandum persefahaman antara kerajaan Malaysia dan kerajaan China. Majlis tersebut berlangsung di Dewan Besar Rakyat di China, di Beijing. Dan sebaik selesai mesyuarat dua hala antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Li Keqiang yang turut disertai oleh delegasi daripada Malaysia dan negara China. Pertemuan tersebut selama setengah jam sahaja. Jadi 3 MOU yang ditandatangani itu membabitkan protokol untuk meminda perjanjian bagi memantapkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kerajaan Malaysia dan China, juga membabitkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Selain itu, protokol keperluan fitosantinasi untuk pengeksportan buah nangka. Rupanya negara China mengharapkan kita dapat mengekspor buah nangka yang membabitkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dari Malaysia serta Jabatan Pentadbiran Am Kastam negara China yang telah pun memeterai perjanjiannya, saudara. Jadi ketiga-tiga perjanjian tersebut telah pun ditandatangani dan saya melihat ini sempena Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyertai forum iaitu antara forum perniagaan Malaysia dan China yang telah pun berlangsung tadi, saudara. Dari hasil pertemuan tersebut, saudara, saya dipahamkan bahawa sejumlah 170 bilion. Itu dia hasil dia. Saya dah bercakap dah itu hari. Hasil daripada pertemuan dengan pemimpin besar dari negara China bahawa Malaysia meraih komitmen, artinya pelabur-pelabur yang tertinggi dalam sejarah itu berjumlah 170 bilion pelaburan akan masuk ke negara kita ini dalam waktu yang terdekat selepas kesemua pihak yang berniaga telah pun memeterai perjanjian sama ada dengan kalangan perniagaan ataupun antara kerajaan dengan kerajaan, saudara. Dan ini merupakan pelaburan terbesar, saudara. 170 bilion serentak. Itu tak termasuk yang 3 lagi. Saya dipahamkan ada juga lagi perjanjian-perjanjian lain yang tidak boleh saya wawarkan kerana ini menyangkut soal keselamatan ekonomi. Bagaimana saya katakan bahawa seandainya kerajaan China mereka bukan perlu hantar duit untuk kita, tidak. Sebab di Kuala Lumpur ini ada terdapat 3 buah bank negara China. Ini yang disarankan oleh Yang Berhormat Tengku Razali bila bertemu dengan Datuk Anwar Ibrahim. Saya ingat dalam sebulan lalu. Lebih baik berjumpa, berunding dengan kerajaan China kalau mereka datang simpan duit mereka dalam bank mereka, bukan bank kita. Terdapat 3 buah bank negara China di Kuala Lumpur ini. Antaranya tak silap saya The Construction Bank milik kerajaan China. Kalau mereka simpan duit mereka di sini pun sudah cukup mendatangkan faedah yang besar kepada ekonomi kita apabila ringgit kita mengukuh. Hari ini juga kita melihat di pasaran sama ada di bursa ataupun di pasaran mata wang, wang ringgit sudah kembali mengukuh. Kalau tidaklah nanti melangkaui sampai $1 Amerika sampai RM4.5. Tapi hari ini kabarnya $1 Amerika kita lebih kurang RM4.30. Semakin kukuh, mudah-mudahan. Itulah keberhasilannya. Jangan kita pertikaikan. Perdana Menteri pergi itu, dia pergi membawa harapan kita. Dan kita mengharapkan dengan pelaburan sejumlah 170 bilion yang akan masuk ke negara kita. Ini realiti, saudara. Selalunya kerajaan China kalau dia kata banyak itu, begitulah. Ini berdasarkan kepada masa silam kita. Dulu apabila rombongan Yang Berhormat Tengku Razali pergi ke China, mereka bersetuju untuk membeli minyak kelapa sawit. Akhirnya kestabilan harga minyak kelapa sawit
dan memperkukuhkan kehidupan warga Felda. Berjaya projek kita untuk membangunkan ladang-ladang kelapa sawit kerana pembeli dah ada ready daripada negara China. Jadi dengan lawatan ini dan perjanjian-perjanjian sebut, saya yakin tentulah ekonomi kita akan kembali bergerak. Memang tidak mampu untuk dipulihkan serta-merta, tapi akan bergerak dan peluang-peluang pekerjaan pasti kita akan dapat dalam masa tempoh sebulan 2 bulan lagi apabila wujudnya syarikat-syarikat, pelaburan-pelaburan bergerak laju ke hadapan. Saya ucapkan syabas pada Sultan Ibrahim kerana mampu untuk memikat hati pimpinan negara China untuk bersama dengan kita. Ini juga dulu telah dilakukan oleh yang almarhum Tun Razak dengan Tengku Razak Hamzah. Ini juga telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Tapi dalam pertengahan mereka menuduh katanya bahawa seolah-olah pemimpin negara nak menjual negara kita ni pada negara China. Jadi bila sahaja Barisan Nasional tumbang, kalah, maka semua projek-projek sebut dihentikan. Akhirnya kita terjebak dalam suasana ekonomi yang tidak menentu. Sedangkan bagi negara China tak ada masalah pada diorang. Kamu tak nak mengaku, sudahlah katanya. Sedang mereka kekuatan ekonomi negara China memang kukuh berbanding dengan Amerika. Tak perlu kita memandang ke barat. Dulu konon-kononnya mula-mula pentadbiran dulu Datuk Mahathir dia kata look is policy. Tapi lepas itu pandang balik ke barat, pandang balik ke Jepun. Kita sekarang ni kita harus menyantuni. Alhamdulillah bahawa pimpinan negara China memberi keistimewaan pada negara kita. Dan kita adalah negara pertama di kawasan negara-negara Asia ini yang mewujudkan hubungan diplomatik. Kalau saudara ingat sejarahnya, mereka mengenang sejarah silam. Bagaimana Malaysia adalah antara negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara China. Saat itu kita tidak ada punya hubungan negara diplomatik dengan negara-negara komunis. Kita tak ada hubungan diplomatik dengan Rusia, tak ada diplomatik dengan Cuba. Cuma macam Israel tu kekallah, kita tak akan ada hubungan diplomatik. Itu soal lain. Tetapi dengan negara China, kita memulakan langkah pada 1974. Bertolak daripada 1974, kita terus berkembang. Saudara, kenapa tu api angin kita gelakkan je PM10 tu, kenapa saudara? Jangan begitu. Benda yang baik kita kena santun saudara. Saya harus memberi penjelasan. Kerana dalam forum perniagaan antara Malaysia China yang berjalan langsung ni, nampak gayanya mereka masih lagi memandang positif terhadap perkembangan ekonomi negara kita. Saudara, itu keadaan ekonomi kita. Saya mendoakan kita sama-samalah hari baik, bulan baik ini, kepulangan Datuk Seri Ibrahim, bagaimana Tun Razak dulu, almarhum Tun Razak pergi ke negara China dan pulang membawa pelaburan dan kita berkembang terus. Saya haraplah benda itu menjadi realiti saudara. Tak payahlah kita nak bergaduh, sama-sama kita stabilkan politik kita, insya-Allah demi lestari kehidupan rakyat. Itu yang paling penting saudara. Dan berbalik, Okey, komen saya lah. Bila orang lihat bawa masuk pelaburan sebanyak 170 bilion ni, so insya-Allah lah ekonomi kita lepas ni akan mengukuh lah. RM kita semakin akan mengukuh. Sebab 170 bilion ni bukan sikit, banyak lah. Besar impact dia. Bila 170 bilion ni dia orang masuk pelabur, pekerjaan akan jadi banyak. So yang penting bila pekerjaan yang akan bertambah banyak. So pengangguran akan berkurang. Bila pengangguran akan kurang, so kerajaan akan berjana banyak pendapatan. So kita lihat, bukan senang. Anwar pergi ni disambut baiklah oleh PM China, dengan Presiden China. Semua sambut dia dengan baik. So setakat kita nak, terbaik lah kan. Macam mana kita nak dapat Perdana Menteri macam ni? Pergi sana bukan pergi kosong, bukan pergi makan angin lah orang cakap kan. Pergi membuat orang untuk rakyat Malaysia. Yang penting Anwar pergi mencari pelabur supaya kita ni ada pekerjaan. Kalau setakat setiap hari kerajaan nak bagi duit kita bagi bantuan 800, 700, 500, habis kejap. Takkan kerajaan nak bagi setiap bulan, matilah kan. So at least bila Anwar bawa balik pergi cari pelaburan dan jana pekerjaan di Malaysia ni, so dia boleh bagi mata kail bila kita untuk kita kail pancing sendiri. Terbaik untuk rakyat Malaysia. Okey, terus support kerajaan. Assalamualaikum.